TV KPM. Aduh, buat hal ada ni. Hello, Mak. Assalamualaikum, Mak. Oh, tengah kerja, Mak. Oh, ya. Kes tinggi, Mak. Betul, Mak. Kes tinggi. Abang dengan doktor-doktor lain ni tengah sibuk uruskan kes, tengah banyak sekarang ni. Mak jaga diri, Mak, ya. Mak jaga SOP. Mak kalau pergi mana-mana, Mak duduk rumah lah, Mak. Risaulah kalau jadi apa-apa kat Mak, Mak duduk rumah. Tapi kalau terpaksa keluar juga, Mak, Mak pakai mask, Mak, ya. Ya. Ya, Mak. Tolong Mak pakai mask. InsyaAllah Mak selamat, Mak tak kena wabak. Bawa mask lah, cuma terlupa pakai je. Ya, Mak. Betul. InsyaAllah Betul. kalau pakai mask kalau pakai mask takkan selamat. Ha. Kalau cakap kuat sikit boleh tak? Macam Terasa orang lah. sebelah ni, Mak, tak pakai mask, Mak. Alah, orang bawa je tu. Ya, kami frontliner penat. Mak doakan, Mak, ya. Mak doakan abang selamat, kawan-kawan abang selamat dan kes kita turun, insya-Allah. Baik, Mak. Assalamualaikum, Mak. Alah, doktor, ramai je yang jaga SOP tapi mati juga. Oh. Kalau nak mati juga, doktor. Oh. Bahaya tu, saudara. Kenapa pula? Hai, bahaya fahaman tu. Kenapa pula? Sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengah dilanda wabak yang sangat besar. Ada orang dah lah tak jaga SOP. Sekali dia kena, salahkan takdir. Ia polah takdir. Tuhan tak sayang saya. Allah saja nak uji saya. Ikut doktor lah. Ikut doktor lah. Ini yang salah tentang kodok dan kodar ni. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Teroka Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Tapi sebelum tu, seperti biasa, jangan lupa untuk amalkan SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal di mana pun kita berada. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah. Bersama dengan saya hari ini, Cikgu Mahmud. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, Hakim? Alhamdulillah, Ustaz. Makin sihat, Ustaz. Nampaknya Ustaz hari ni buat banyak job. Doktor boleh, jadi Ustaz pun boleh. Baik, Ustaz. Sebelum kita nak bersembang lebih panjang, jom kita buat SOP dahulu, Ustaz. Okey, Ustaz dulu. Moga-moga Allah jaga kita. Betul, Ustaz. InsyaAllah. Kita kena ikhtiar juga, betul tak, Ustaz? Kemudian saya... Silakan, Hakim. Okey, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman, kekal penjarakan fizikal antara kita. Betul. Dan jangan lupa pakai mask. Okey, Ustaz? Betul tak, Ustaz? Betul. Okey, Ustaz. Sebelum kita nak meneroka lebih jauh dalam mata pelajaran pada hari ini, mungkin Ustaz boleh kenalkan diri dulu, Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bersiaran bersama pada hari ini bersama Hakim. Dan saya tidak bersorangan. Bersama kita pada waktu ini adalah pelajar-pelajar. Saya adalah Ustaz Mahmud Farul Razi bin Abdul Hadi daripada SMK Seksyen 27 Shah Alam yang akan berkongsi dengan anda semua sebuah tajuk yang sangat berkait rapat dengan situasi pada hari ini. Ada orang ujian ekonomi yang sangat penting untuk difahami, Ustaz. Kesihatan, iaitu beriman dengan kodok dan kodar. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz, kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Dan saya difahamkan, Ustaz. Ya. Kita tak berdua hari ini, Ustaz. Betul. Kita akan jadi berlapan. Betul. Sebab saya difahamkan, kita akan bersama-sama dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam, Selangor. Jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ceria-ceria muka mereka, Ustaz. Betul. Okey, jadi mungkin boleh kenalkan nama anda dan juga dari kelas apa. Okey, bermula dengan adik Halil Razwi. Kenalkan nama dan dari kelas apa. Silakan adik Halil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bin Muhammad Mursyidi dan saya daripada kelas 3 Abu Bakar. Okey, terima kasih adik Halil. Seterusnya adik Muhammad Hanif. Kenalkan nama anda dan dari kelas yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Nur Hazimin dari 3 Abu Bakar. Okey, baik. Oh, suara Hanif macam DJ lah, Ustaz. Kenalah dengan pakai dia punya headphone atas kepala tu kan. Baik. Seterusnya adik Raja Fahrin. Kenalkan nama dan dari kelas yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari kelas 3 Abu Bakar. Okey, baik. Terima kasih adik Raja Fahrin. Awak bukan adik Fahrin Rahmat kan? Bukan kan? Baik.
Seterusnya adik Imtiaz Izani. Kenalkan nama dan dari kelas yang mana? Assalamualaikum. Nama saya Imtiaz binti Izani dari kelas 3 Abu Bakar. Okey, baik. Terima kasih adik Imtiaz. Seterusnya adik Nur Sabrina. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sabrina binti Azzi dari kelas 3 Kemboja. Okey, terima kasih adik Nur Sabrina. Dan yang terakhir adik Sharifah. Perkenalkan diri anda. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Alia dari 3 Mawar. Okey, baik. Terima kasih kepada ke-6 murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Shin 27 Shah Alam Selangor. Terima kasih adik-adik kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, kita dah kenal adik-adik pelajar kita. Betul. Kita pun dah kenal Ustaz. Sekarang Ustaz, kita nak kenal pula mata pelajaran hari ini. Baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang beriman, qada dan qadar dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Yang saya rasa tajuk pada hari ini Hakim, sangat relevan dan sangat sesuai untuk dibicarakan, untuk disebut-sebut, selaras atau sesuai dengan situasi semasa, dengan keadaan ekonomi yang tak menentu, dengan keadaan ada yang kesihatan yang semakin meruncing. Tapi apapun kita kena teruskan perjuangan bahawa semua orang yang berada di sekeliling kita ini, kalau ada yang lemah kita kena, kalau ada yang terduduk kita kena berdirikan. Betul. Kalau ada yang lemah kita kena kuatkan. Supaya kita dapat harungi sama-sama sampai menang. Ya, betul Ustaz. Sebab hari ini ramai orang yang salah faham tentang qada dan qadar. Betul. Jadi hari inilah kita nak perbetulkan fahaman mereka supaya kita lebih tenang. Betul Ustaz? Baik Ustaz, saya tak sabar nak meneroka bersama dengan Ustaz dan juga adik-adik di rumah juga di Google Meet. Tapi Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh. Kembali selepas ini pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ketika Rasulullah SAW wafat, ramai sahabat termasuk Saidina Umar Al-Khattab yang sukar menerima perkhabaran itu. Tetapi, lama-kelamaan mereka menerima ketentuan kerana percaya kepada qada dan qadar. Alright, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Mahmud dan anak-anak daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sheikh Shin 27 Shah Alam Selangor. Baik Ustaz. Baik. Kita selalu dengar perkataan qada dan qadar Ustaz. Betul. Tapi Ustaz, apakah definisi sebenar bagi qada dan qadar? Baik. Soalan ni yang sangat bagus untuk permulaan ini. Sebab benda ni ramai orang keliru. Kodok ni apa? Qadar bunyi macam lebih kurang sama. Bunyi macam qadar tu macam Lailatul Qadar ke? Ya betul. Kan? Bunyi macam mana satu keliru. Jadi kita nak serahkan sembang definisi yang sebenarnya bagaimana qadar, bagaimana qadar, bagaimana. Kita nak jemput pelajar kita. Okey, siapa nak yang berkongsi definisi tentang qadar? Siapa? Silakan. Saya tengok Ustaz, Halil macam nak jawab. Halil macam Halil mungkin boleh bagi pencerahan definisi tentang qada dan qadar. Silakan. Silakan Halil. Assalamualaikum. So saya nak terangkan tentang maksud qada dan qadar pada bahasa ya. Okey, silakan. Okey. Qada pada bahasa ialah menyempurnakan sesuatu, manakala qadar pada bahasa ialah menjelaskan qadar sesuatu. Okey, baik. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Terima kasih kepada Halil. Mungkin Halil boleh bagi contoh qada tu macam mana? Silakan. Betul juga, untuk lebih nampak kan Ustaz? Betul. Apa contohnya Halil? Untuk qada, contoh dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sejak azali akan mencipta manusia di bumi. Okey, betul Ustaz? Okey, betul. Baik, kita nak jemput Halil sekali lagi untuk menerangkan qada dari segi istilah. Tadi kita dah bahasa, terus kita ada contoh. Kita nak terangkan lagi bagaimana istilahnya. Silakan Halil. Istilah qada. Okey, qada pada bahasa ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Baik. Ni dah qada. So kita dah nampak Hakim. Okey. Ketentuan.
Ketentuan. Baik, terima kasih Halil. Kita nak jemput kepada Hanif. Saya pilih Hanif untuk terangkan kepada kita semua maksud qadar. Silakan Hanif. Qadar. Definisi dari segi bahasa dan istilah. Okey, mungkin Hanif terlupa nak onkan ni kot mic. Okey, cuba sekali lagi. Maksud qadar dari segi bahasa ialah menjelaskan kadar sesuatu. Baik, bagus. Okey, teruskan kepada contoh. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia yang telah mendiami bumi. Bagus. Okey, dah nampak dah. Dia nampak bayang-bayang dah tu macam mana sebenarnya. Okey. Jadi kita pergi kepada bahasa, ni contoh. Tapi nampak macam tak jelas lagi. Okey, kita kembali kepada definisi istilah pula. Silakan Hanif. Dari segi istilah pula, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Bagus. Jadi dia nak sebut dalam bahasa mudahnya, Allah ciptakan manusia di bumi. Okey, itu adalah qadanya. Okey. Ketentuannya. Bagaimanakah pelaksanaan? Kita dalam bahasa mudahnya adalah sebut qadar ini adalah pelaksanaan. Contoh, saya nak makan. Okey. Hari ini Allah dah takdirkan saya akan makan. Pelaksanaannya macam mana? Saya keluar rumah, saya pergi ke gerai tepi jalan, saya beli dan saya makan. Okey, itu qadarnya. Jadi bahasa mudah dia begitulah. Tapi kalau masa keluar rumah nak beli makanan, okey, nauzubillah, kena langgar dengan kereta mati. Meninggal dunia. Betul. Itu cerita yang lain. Ataupun Ustaz, bagaimanakah halangan menyempurnakan qadar tersebut, itu cerita lain. Ataupun Ustaz, keluar nak pergi beli roti, tapi kedai tutup. Okey, baik. Ya. Jadi bila kita cerita tentang definisi qada dan qadar tadi, alhamdulillah semua pelajar dapat secara ringkas dapat memahami bahawa inilah konsep yang kita nak sebutkan, iaitu qada dan qadar, dan moga-moga pada pendedahan ini kita dapat memberikan pencerahan kepada orang Ustaz. awam. Baik, alhamdulillah dari segi definisi dah selesai Hakim. Okey, selesai Ustaz. Dah mula nampak dia punya kefahaman tu. Betul. Okey, seterusnya Ustaz. Kita nak pindah terus kepada qada. Okey. Qada ni ada dua jenis. Ada dua jenis pula? Ya, ada dua jenis. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar di rumah. Qada ni pula ada dua jenis. Qadar satu je. Okey, pelaksanaan. Qada pula ada dua. Baik, kita nak berpindah kepada qada. Okey, saya silakan Sabrina. Okey, cuba ceritakan. Qada ada dua. Apa qada tu? Silakan Sabrina. Yang pertama, qada mubram. Okey, bagus. Yang kedua adalah qada muallaq. Bagus, Sabrina. Okey, ada dua Hakim. Yang pertama qada mubram, yang kedua adalah qada muallaq. Okey, kita nak silakan Sharifah Alia untuk ceritakan qada mubram ni macam mana sebenarnya. Betul, apa beza dengan qada yang muallaq Ustaz? Ya, betul. Silakan Sharifah Alia. Okay, silakan Sharifah. Silakan Sharifah. Apakah yang dimaksudkan dengan qada mubram? Okey, mungkin ada masalah ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah. Betul. Lag pula dah. Okay. Ada masalah teknikal. Tak apa. Okey, mungkin ada sahabat-sahabat lain yang boleh bantu sahabat kita tu. Okey, saya silakan Imtiaz. Mungkin Imtiaz boleh bantu? Boleh bantu Sharifah. Okey, Imtiaz, apakah yang dimaksudkan dengan qada mubram? Maksud mubram, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berubah dan dilaksanakan mengikut kehendak dan kekuasaannya. Betul Ustaz? Okey, maksud dia dah nampak dah tu. Okey. Qada yang tidak berubah. Betul ke yang awak baca tu Imtiaz? Betul. Qada adalah ketentuan yang tidak berubah. Okey, bagus. Contohnya apa? Contohnya, bangsa dan jantina seseorang yang telah ditentukan tidak akan berubah. Bagus. Mana kata Ustaz, saya lelaki, tak boleh berubah dah. Sehingga kematianmu adalah lelaki. Adalah lelaki Ustaz. Itu maksudnya tak berubah. Okey, bagus penerangan Ibtisam. Baik, saya nak jemput kepada Hanif. Okey, untuk cerita tadi dia dah sebut dah. Qada mubram adalah qada yang tak berubah. Okey.
Dan ayah Hakim daripada lahir sampai meninggal insya-Allah adalah lelaki. Ada lelaki Ustaz. Tidak ditakdirkan siapa yang melebihi 40 tahun selepas menjadi lelaki akan bertukar menjadi perempuan. Tidak ada. Betul. Ya. Siapa yang berubah di waktu pertengahan ni, itu masalah Ustaz. Itu masalah. Okey, baik. Kita nak silakan Hanif. Okey, mungkin boleh cerita tentang apakah yang dimaksudkan dengan qada' mu'allaq. Silakan. Maksud qada' mu'allaq ialah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh berubah kepada ketentuan yang lain bersesuaian dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Okey. Qada' mu'allaq ni yang selalunya orang keliru. Okey. Contohnya Ustaz apa Ustaz? Baik, sebelum tu kita nak Hanif, barangkali mungkin boleh cerita apakah contoh qada' mu'allaq ni. Silakan. Contoh dia, murid yang lemah mendapat kejayaan cemerlang kerana usaha yang bersungguh-sungguh. Okey. Ini adalah sejajar dengan contoh kita di awal tadi. Okey. Bagaimana ramai orang yang keliru antara jaga SOP dengan tak jaga SOP. Kan? Betul. Ada orang dia dah jaga bersungguh-sungguh. Tapi kena juga. Sekurang-kurang dia dah usaha. Dia dah usaha, betul. Ada orang yang menyalahkan takdir tanpa usaha. Tanpa usaha. Ya, contoh keluar rumah, pergi pasar, pergi kedai, pelitup muka tak pakai, sekali kena. Dah menyalahkan takdir pula. Ya Allah, kenapa kau pilih aku dan keluarga aku? Lebih parah tu kalau kena ada yang meninggal. Ya, betul. Sedih dan sebagainya. Ya, kenapa kau pilih aku? Kena meratap pula. Betul. Ya Allah. Masa tak pakai tu tak ingat Ustaz kenapa keluarga aku diuji? Kenapa bukan orang lain? Ni yang masalah ni. Betul. Jadi kita nak sebutkan takdir itu boleh diubah melalui usaha-usaha. Yang inilah yang disebutkan sebagai qada' mu'allaq. Jangan keliru. Ada benda yang tak boleh ubah. Ada benda yang boleh ubah. Sama juga macam contoh kita zaman belajar dulu kan Hakim. Kita tengok ada kawan kita duduk lepak saja. Betul. Lepak saja. Malam exam orang lain belajar, dia tidur saja. Alamak Ustaz, sebut tidur terasa saya Ustaz. Dia tidur saja tapi dia dapat cemerlang. Itu macam mana? Ramai Ustaz. Kawan-kawan saya kan, dia relax je. Tidur tapi dia skor Ustaz. Dia skor. Ini cerita lain. Inilah orang biasanya dalam kelas dia fokus. Ya, betul. Berlainan dengan kita ni. Kena usaha lebih. Ya, betul. Jadi ada juga yang salah faham tentang belajar ni. Kalau dah memang pandainya takat ini je. Begitulah keputusannya nanti. Ya, ini betul. adalah salah faham cerita tentang qada' dan qadar. Betul Ustaz. Betul. Yang penting Ustaz kena usaha dulu. Betul. Kemudian tawakal Ustaz. Betul. Okey baik Ustaz. Seterusnya kita nak cerita tentang bagaimanakah konsep usaha dan tawakal. Hari ini Ustaz kena tekankan Ustaz. Betul. Sebab ramai orang salah faham. Betul. Okey, saya nak persilakan kepada Raja. Mungkin Raja nak berkongsi dengan kita semua apakah yang dimaksudkan dengan ni saya tanda. Hari ini kita ada dua perkara yang sangat-sangat penting untuk kita semua tengok, fokus. Bukan setakat guru-guru, malah pelajar-pelajar dan orang awam. Sebab ramai orang yang salah faham. Sebagai contoh Hakim, saya dan kawan-kawan pernah pergi ke satu rumah hantar bantuan. Hantar bantuan jam lebih kurang hampir tengah hari, dalam 12 tengah hari macam tu. Ketuk-ketuk pintu tak ada orang menyahut. Ketuk kali ketiga dia nyahut. Apa dia buat Hakim? Dia tidur lagi. Dia tidur lagi. Sedangkan orang ni dah nak tengah hari dah. Jadi kita berbual lah sikit-sikit kan. Mungkin perkongsian ni bermanfaat untuk kita semua. Kita berbual sikit-sikit. Apa dia kata? Dia kata ini sudah nasib kami. Hidup kami ditakdirkan untuk dapat bantuan. Apa pandangan Hakim? Salah ke betul? Salah Ustaz. Sepatutnya kena usaha dulu. Baik, jadi kita nak persilakan kepada Raja untuk ni saya tanda dulu. Usaha, tawakal. Okey Raja, boleh ceritakan bagaimanakah kefahaman anda tentang usaha dan tawakal. Silakan. Okey, maksud usaha ni berusaha menggunakan seluruh kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai sesuatu maksud. Okey. Manakala maksud tawakal ni pula ialah menyerahkan sesuatu perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan keberhasilan perkara tersebut setelah berusaha bersungguh-sungguh. Maknanya Ustaz, yang saya faham Ustaz, kalau kita usaha plan A tak jadi, tukar kepada plan B. Betul. Plan B tak jadi, plan C dan seterusnya Ustaz. Betul Betul. Mungkin Hakim pernah dengar satu frasa. Siapa yang gagal merancang? Ya, betul. Merancang untuk
gagal. Gagal. Cantik ayat tu Ustaz. Ya. Cantik ayat tu. Dan sebaliknya, siapa yang gagal merancang untuk gagal. Dan sebaliknya, siapa yang berjaya merancang untuk berjaya. Baik, bagus kepada Raja tadi atas contoh yang sangat baik. Okey, kita ambil yang kehidupan yang biasa dengan diorang seharian. Contohnya apa? Belajar. Belajar. Katakanlah SPM. SPM ni kita boleh sebut antara peperiksaan yang paling penting. Betul. Kerja apa pun dia akan tengok SPM. Bernilai, Jadi Ustaz. saya nak jemput kepada Halil. Mungkin Halil ada pandangan ringkas berkenaan dengan belajar ni. Adakah boleh kita ni tak belajar tapi akan dapat result yang cemerlang? Ni soalan kebat ni. Bagaimanakah pandangan Halil berkenaan isu ni? Tak belajar tapi mengharapkan A+. Silakan Halil. Bagus ke tak bagus? Wajar atau tidak? Silakan. Pada pandangan saya, kalau pelajar yang tidak belajar dan pada waktu dalam kelas pun tak fokus, tapi bila nak exam dia harapkan grade yang bagus, dia tawakalkan kepada Allah tu. Itulah sebab dia menyalahkan takdir. Dia tak belajar dan tak usaha awal-awal. Dia just harapkan Allah SWT. So bila tak dapat apa yang diinginkan, dia start menyalahkan takdir. Berbeza pula kepada orang yang dah daripada awal dah berusaha, dia berusaha konsisten daripada awal. Lepas tu bila dah pengakhiran, dia macam ni, saya dah buat apa yang saya boleh buat, lepas ni terserah kepada Allah menentukan. So bila buat macam tu, dia mungkin boleh dapat apa yang diinginkan. Tapi kalau pelajar yang memang langsung tak belajar dan hanya mengharapkan hanya tawakal kepada Allah SWT, memang tak boleh lah Ustaz. Sebab kita pun disarankan jangan usaha saja, jangan doa saja. Kita kena doa dan usaha, baru kita boleh dapat apa yang kita inginkan. Ustaz, kalau jawab macam ni Ustaz, makan penuh ke Ustaz? Ini markah penuh. Katakan makan 4 penuh. Siap ada contoh sekali. Betul Ustaz, makan penuh Okey, kita nak silakan seorang lagi. Mungkin Hanif ada pandangan macam contohlah kan. Contoh kita ni lapar. Okey, tajuk Hanif, lapar. Adakah hanya perlu berdoa dapat menyelesaikan lapar kita? Silakan Hanif. Apa pandangan Hanif? 3 markah. Silakan DJ Hanif. Pada pandangan saya, itu adalah tindakan yang tidak wajar. Okey. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya kalau nak mencari makanan tu, kita sepatutnya berusaha. Okey, berusaha apakah contoh berusaha? Kita lapar kan? Kita nak usaha macam mana? Usaha untuk mencari rezeki lah. Maksudnya kita bolehlah minta sedekah ke. Betul-betul. Betul Ustaz kan, kadang-kadang lah makanan depan kita, kalau kita tak usaha untuk suap ke mulut kita, tak kenyang juga. Betul. Ini kau duduk tengok makanan, tak apalah, datanglah kan. Baik, so bagus, penerangan yang bagus daripada Halil dan Hanif. Mungkin orang nama depan dia dia memang dapat memberikan pandangan secara baik. Okey, baik. Apa pandangan Hakim macam keadaan sekarang ni kan, ramai dalam kalangan masyarakat kita yang ada masalah. Kalau ada sesetengah orang sebut tentang biawak hidup. Okey. Biasa dengar biawak hidup, betul, Ustaz? Kan? Tak kerja. Okey. Tapi dia ada keluarga. Okey, baik Ustaz. Saya nak bagi pandangan saya tentang benda ni Ustaz. Baik. Tapi Ustaz, kita nak berehat dahulu, boleh Ustaz? Boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Musli, seorang murid yang mempunyai impian menjadi doktor perubatan dan percaya semua orang berpeluang menjadi doktor. Ini adalah qada. Dia belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita menjadi doktor perubatan. Ini adalah qadar. Okey, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Mahmud dan anak murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Shah Alam Selangor. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz tanyakan saya tentang pandangan saya Ustaz. Bagi saya lah Ustaz, kita kena usaha juga. Susah mana pun kita usaha dulu. Tapi kalau kita dah, orang kata dah tak ada kemampuan, betul, barulah kita minta pertolongan orang lain. Betul tak Ustaz pandangan saya? Tadi Hakim pandangan Okey, Ustaz. yang baik. Cerita tentang biawak hidup tadi. Betul. Biawak hidup ni biasanya adalah istilah yang disifatkan sebagai
seorang suami atau ketua keluarga yang tak bekerja. Betul? Yang tak bekerja, yang menunggu bantuan. Ya, yang redha setiap bulan dia menerima bantuan sahaja tanpa menerima gaji. Ada beza bantuan dan gaji. Ya, kadang-kadang bila kita jumpa orang begini, dia punya fahaman dia adalah redha dengan kesusahan ini. Walaupun sihat kuat je kita Betul, ni, Ustaz. boleh lari, boleh berfikir dengan baik, redha dengan kesusahan tanpa usaha. Bukan apa Ustaz, dia kata dia nak bagi orang pahala bersedekah Ustaz. Kita nak bagi jiran-jiran kita ni pahala bersedekah. So inilah kefahaman yang salah. Betul. Dan bahaya. Jadi kita buat pangkah besar-besar. Okey, Pangkah pangkah, besar-besar Ustaz. kepada para penonton Tengah-tengah semua. sikit, Ustaz. Ya, jangan termasuk dalam golongan ni. Diri kita, keluarga kita. Kerana orang lelaki ni disifatkan sebagai ketua. Betul. Lambang pencari rezeki. Maka kita pangkah besar-besar ni. Jangan jadi biawak hidup. Dan tentang kodok dan kodar, bahawa kefahaman yang salah adalah rezeki itu akan datang setiap bulan tapi Betul. dalam bentuk bantuan. Dia menyangka itulah rezeki. Jadi sebenarnya adalah kena usaha. Kalau tak cukup ada bantuan, itu lain cerita. Itu salah faham yang kita kena betulkan Baik. Ustaz. Okey. Baik Ustaz, kita dah cerita, kita dah teroka serba sedikit mengenai kodok dan kodar ni Ustaz. Betul. Sekarang kita nak bagi peluang kepada murid-murid kita untuk bertanyakan kepada Ustaz apa yang anda tak faham tentang mata pelajaran hari ini. Okey, jadi Baik. saya buka peluang kepada adik-adik, mungkin Halil nak bertanya, Hanif ke, Sabrina, boleh ajukan soalan kepada Ustaz. Okey, silakan. Kepada saya mulakan dengan Sabrina dulu. Ada tak soalan Sabrina? Ada Ustaz. Okey, silakan. Ustaz, saya nak tanya, kalau kita buat jenayah, adakah itu dikira sebagai kodok dan kodar? Ya betul Ustaz. Saya pun nak tanya Ustaz. Kan kadang-kadang kalau kita mencuri, ini dah takdir untuk aku mencuri. Baik, jawapannya apa? Bagaimana? Bagus soalan Sabrina nya. Adakah kita buat jenayah termasuk dalam kodok orang? Adakah Allah dah tetapkan kita ni akan menjadi penjenayah? Betul. Jawapannya tidak, kerana pelakuan jenayah ni, perkara-perkara buruk ni, dia adalah pilihan. Ya. Perkara buruk ni adalah pilihan. Buruk yang bukan musibah, buruk yang mencuri, meragut, apa juga jenayah, merompak, ni adalah pilihan. Jadi kita ni kalau orang waras, orang waras dia dapat membezakan baik dan buruk. Betul. So dia dah tahu dah kalau buruk, dia dah tahu dah itu buruk, dia buat juga, maka dia salah. Salah dia. Salah dia. bukan salah Allah. Betul. Polis tangkap, kenapa mencuri? Allah suruh. Polis pun tampar dia Ustaz. Pam. Kenapa tampar? Allah suruh. Betul. Betul, Ustaz. Polis tampar. Kenapa tampar? Allah suruh. Baik, bagus soalan Sabrina. Kita persilakan kepada Alia kalau ada soalan. Ada Ustaz. Oh, ada. Silakan. Saya nak tanya tapi rasa macam nak tanya. Kenapa okey. tu? Contohlah kan, saya kahwin, lepas tu suami saya meninggal. Lepas tu saya kahwin lagi. Lepas tu suami saya meninggal. Dua Saya kali suami kahwin dia yang meninggal. ketiga, tapi jadi isteri kedua. Adakah ini kodok dan kodar juga? Aduh Ustaz, saya macam drama lah Ustaz. Soalan ni kan. Saya cuba memahami tahu soalan awak tu. Faham? Okey. Dia kahwin, Okey. suami meninggal. Tercekik durian. Oh, tercekik durian. Musangking. Okey. Meninggal. Kahwin lagi. Okey. Tercekik rambutan. Meninggal. Dua dah suami dia meninggal. Kemudian dia kahwin lagi. Tapi isteri yang kedua. Sesetengah masyarakat menjadi isteri kedua ni adalah satu benda yang macam tak baik sesetengah masyarakat. Betul. Okey, ini macam mana? Kita nak sebut ini takdir atau pilihan? Jawapannya apa? Jawapannya apa juga yang berlaku dalam kehidupan kita. Dia beza dengan saya jawab tadi tu, antara ketentuan dan pilihan. Maka ini juga disebut, para ulama sebut, ini jugalah takdir hidup. Ya. Apa pun ialah kalaulah katakanlah Alia atau Alia di negara lain. Betul. Ya, Alia ni jadi isteri kedua. Ada orang cakap, kita reda sebab kita dah reda dengan ketentuan kita. Dapat walaupun bukan kita suruh jadi isteri kedua, tak tu cerita lain. Ini maksudnya pilihan takdir hidup ni, ada orang dah dialah reda, suami pun baik, soleh, ekonomi pun bagus. Apa salahnya? Contoh. Contoh. Baik, terima kasih Alia. Soalan yang mencabar untuk kita. Saya rasa Ustaz boleh buat tajuk ni. drama lah Ustaz. Suamiku tercekik durian musangking. Baik, kita persilakan kepada Raja kalau ada soalan. Ustaz, saya ada soalan. Ya, silakan.
Contohlah kalau kita ada kita bercinta, lepas tu hubungan percintaan kita tu terputus di tengah jalan. Diorang ni macam-macam. Adakah ini termasuk dalam qada dan qadar? Sekejap, Farid, siapa namanya? Raja. Fahrin. Come on lah, move on lah Farid. Move on lah. Come on. Baik, ya. Okay, silakan. Bagus soalan Fahrin tadi. Dia nak cerita tentang dia kawan-kawan apa ke tunang ke terputus di tengah jalan. Sebenarnya itu juga kita nak sebutkan Allah sebenarnya dah takdirkan orang yang sesuai. Katakanlah Fahrin berkawan, ya, berkawan. Kawan-kawan tak jadi. Sebenarnya kalau jadi itu ada masalah. Sebagai contoh, Fahrin ni anak raja. Ya, betul. Yang couple tadi yang tak cukup tu bukan anak raja dan beza sangat kehidupannya. Tak sekufu, Tak sekufu. Kita sebut tak sekufu. Boleh jadi, so tak sesuai. Kalau jadi pun dia akan ada masalah lain. Betul. Sebenarnya Allah dah sediakan yang sekufu. Anak raja dengan anak raja. Mungkin sekufu. Begitulah kisahnya. Baik. Okey, kita silakan siapa nak lagi? Halil ada soalan? Ada Ustaz. Silakan. Contohnya Ustaz, saya nak jadi doktor. Tapi masa tingkatan saya terambil aliran sastra. Adakah dikira selari qadar saya? Betul Ustaz. Faham tak soalan dia? Saya faham Ustaz. Sama dengan saya Ustaz. Saya sebenarnya nak jadi cikgu macam Ustaz. Tapi inilah takdir saya. Macam mana Ustaz? Okey, soalan yang bagus. Dia nak cerita macam dia nak jadi doktor. Tapi dia ambil aliran sastra. Bagaimanakah pandangan para penonton di rumah? Jawapannya qadar dia tak kena. Qadar tak kena? Usaha dia tak kena. Dia sepatutnya dia nak jadi doktor, dia kena ambil aliran sains. Betul. Dia dah ambil aliran sastra, tiba-tiba nak jadi doktor. Ya, ini disebut boleh jadi doktor, tapi doktor di bawah jambatan orang kata. Nauzubillah. Kata Ustaz dia punya keinginan ada, tapi pelaksanaan salah. Betul. Ini yang kita sebutkan sebagai kodok dan qadar. Macam ada orang dia naik motor, tak pakai helmet, masuk lebuh raya, plus polis tahan. Kenapa awak tak pakai helmet? Kerana saya percaya hari ini saya keluar, Allah akan jaga saya. Oh, hebat. Yakinnya kamu. Yakinnya kamu, hebatnya kamu. Baik, terima kasih kepada Halil. Maksudnya kalau dia nak jadi doktor, dia kena ambil aliran sains. Okey, kita nak teruskan kepada Imtiaz. Ada soalan ke Imtiaz? Ada Ustaz. Silakan. Ustaz, kalau ayah saya hilang kerja, ia dikira sebagai qada ke? Macam mana Ustaz? Okey, qada dan qadar. Baik, sebelum kita nak menjawab soalan Imtiaz tadi, barangkali ini saya nak tunjukkan kat sini. Okey Ustaz. Ini barangkali inilah jawapan yang paling sesuai untuk saya bagi tahu jawapan Imtiaz tadi, qada dan qadar. Ni yang keempat sekali. Okey. Sikap terhadap qada dan qadar. Dia dah tahu dah. Contohlah ayah Imtiaz di negara lain lah, ya. Imtiaz ni ayah dia elok kerja. Ayah Imtiaz hilang kerja. Ya, ekonomi tempat syarikat ayah dia kerja tu macam tak berapa baik. Jadi ayah dia terpilih menjadi orang yang terpaksa dikeluarkan. Jadi bagaimanakah sebenarnya? Jadi sebenarnya dia juga adalah takdir. Sebenarnya mungkin Allah sebenarnya nak susun ayah Imtiaz ni akan menjadi peniaga musangking. Yang mendapat pendapatan harian saja RM3,000 macam tu. Sedangkan selama ini RM3,000 itu sebulan. Betul? Sebenarnya Allah dalam kita Allah nak bagi sesuatu, Allah akan bagi sesuatu yang lain dulu. Allah nak bagi yang lebih best, Allah akan uji dulu. Macam inilah sikap terhadap qada dan qadar. Macam ayah Imtiaz, dia dah redha dia diuji. Ya, dalam dia redha tu dia usaha. Ya, Hakim. Dia usaha, dia call kawan-kawan, ada tak peluang nak kerja, dia call kawan-kawan lama, kawan-kawan sekolah. Kena pula kebetulan sebenarnya Allah dah susun dah ni. Kawan dia cakap, katalah nama ayah Imtiaz Abu. Abu, ya Allah, aku memang nak kontak kau sebenarnya. Memang aku nak cari sangat pekerja sekarang ni. Aku yang perlukan manager nak jaga perniagaan musangking aku. Betul ni. Lah Ustaz. Lepas tu kawan Encik Abu tadi tu, dia dah percaya kepada Abu. Abu boleh buat, Abu masuk urusan lebih baik, jualan meningkat. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Waris-waris Pakcik Abu, kami keluarga dah sepakat perniagaan ini Pakcik Abu teruskanlah. Kan? Rezeki Ustaz. Mula-mula nampak macam ya Allah beratnya ujian hilang kerja. Sebenarnya Allah dah susun. Ini contoh saja.
walaupun tak sama macam cerita ni, Ya, tapi betul. banyak dah kita jumpa yang lebih kurang macam ni lah. Allah uji, ujungnya Allah bagi pelangi, Allah bagi ribut-ribut. Ya, betul. Ujungnya dapat pelangi yang cantik. Betul gitu. Ustaz. Pasti ada hikmah Ustaz. Pasti ada hikmah. Setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah, tinggal kita perlu usaha dan tawakal. Betul. Okey, jadi boleh buka soalan lagi? Ada masa Boleh, ke? boleh Ustaz, silakan. Okey, saya nak persilakan kepada Halil. Mungkin Halil mungkin Halil boleh ceritakan tentang bagaimanakah kodok dan kodar yang berlaku dalam kehidupan Halil. Macam sebab Halil ni dia ada bisnes keluarga jual buah-buahan. Mungkin Halil boleh cerita apa kaitan kalau nak dapat sale jualan sebulan sekian-sekian tapi kedai tutup hari-hari. Macam mana? Mungkin Halil ada pandangan. Silakan. Berdasarkan pengalaman saya membantu keluarga saya dalam bisnes, setiap bulan kita harapkan satu target nak berapa sebulan ni, sebab kita ada komitmen kena bayar itu, kena bayar ni. Tapi contohnya sekarang ada PKPD, kita kena tutup pukul 8, sangatlah ada efek kepada bisnes. Tapi bila dah ada halangan tutup pukul 8, kita tak boleh macam terus tak ada harapan untuk menahankan bisnes. So kami keluarga mengambil keputusan untuk depan kedai buah kami kita tambah satu gerai untuk jual jus buah-buahan. Okay. So benda-benda yang terlepas sebab benda-benda yang terhalang sebab tutup pukul 8 tu, kita boleh gain kat gerai jus ni, sebab bila Allah tutup satu jalan, mesti ada satu jalan lain-lain. Kita kena berusaha je untuk mendapatkan apa yang kita nak. Dia semua bergantung kepada diri kita sendiri juga pada akhirnya. Kita mesti kena cari satu jalan penyelesaian lah. Bagi saya kalau pendapat saya, Ustaz. Betul Ustaz, setiap masalah ada jalan penyelesaian Ustaz. Betul. Ustaz, saya pasti ramai sekarang sedang seronok meneroka topik kita pada hari ini. Tapi Ustaz, kita nak berehat dahulu. Boleh. Saya bagi Ustaz minum air dahulu, rehat dahulu. Kembali selepas ini, pastinya dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda? Kodok terbahagi kepada dua, iaitu kodok mualaf, iaitu ketentuan yang boleh berubah seperti keputusan peperiksaan adalah mengikut usaha. Manakala kodok mubram ialah ketentuan yang tidak boleh berubah seperti warna kulit. Hai. Kenapa nampak macam stres ni? Stres Ustaz. Kenapa? Yelah, kenapa saya diuji Ustaz? Kenapa bukan orang lain? Jadi resahlah ni. Resah Ustaz. Macam tak faham lah kenapa Allah tak uji orang lain, kenapa Allah uji Hakim? Betul, bagilah orang lain kan. Kenapa ya Ustaz? Orang lain kaya, kita dah lah tak berapa nak kaya. Betul. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar serta penonton di rumah, situasi ini biasa kita jumpa. Betul Ustaz. Kadang-kadang kita jumpa orang meratap ujian. Ujian ni kalau orang tak kena ujian, dia mungkin boleh cakap sabar. Betul Ustaz. Sabar. Kan? Ada sahabat saya diuji dengan perniagaan dia jatuh. Selama ni dia jumpa orang kena uji, dia boleh sebut sabar. Sekali kena kat batang hidung, baru dia tahu kenapa orang meratap. Sebab apa? Ujian ni berat. Ujian ada banyak, ada ujian ringan, ada ujian berat. Ujian berat ni kalau iman tak kuat, macam-macam akan dipersalahkan. Betul. Jadi hari ini kita dah belajar tentang kodok dan kodar. Ya. Kita dah belajar tentang jenis-jenis kodok, dan kita juga dah belajar kodar tu apa. Betul. Dan kita nak masuk kesimpulan, dan kita nak sebutkan macam yalah, Halil Hakim dah cakap tadi, kenapa kita diuji, kenapa bukan orang lain. Orang lain tu ada kapasiti yang kuat untuk hadapi ujian. Orang lain tu ada simpanan 5 juta. Banyak tu. Kalau setakat bisnes tutup satu tak ada masalah. Kita ni simpanan tak berapa nak ada, kenapa Allah uji kita? Jawapannya ini dia. Ini Ustaz jawapannya dah ini ada kat belakang kita ya, ni. Betul. Setiap ujian Allah kepada hamba-Nya untuk memantapkan lagi iman hamba-Nya, dan Allah uji berdasarkan kekuatan, kemampuan kita. Kekuatan dan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tak uji ujian yang kuat ni kepada hamba-Nya yang lemah.
Pada manusia mungkin nampak macam tak ada kaitan sebab manusia tak nampak. Allah yang tahu kemampuan hamba-hambanya. Macam Hakim, macam mana Allah bagi ujian handsome, macam mana? Apakah cabaran-cabaran? Ujian handsome Ustaz. Macam mana? Saya reda je Ustaz. Redha ya. Baik. So inilah ujian-ujian. Ada orang diuji dengan ilmu. Betul. Ada orang diuji dengan kecantikan, kehandsoman. Ada orang diuji dengan susah. Dan semua ini ujian. Orang ada anak ada ujian. Betul. Orang tak ada anak pun ujian. Betul. So ujian itu di mana? Orang kaya pun ada ujian Orang Ustaz. kaya ada ujian. Duk pening kepala ni Ustaz. Macam mana nak jaga duit yang banyak ni? Macam dia ada 5 juta Ustaz. Saya pun ada 5 juta tapi rupiah lah Ustaz. Rupiah. Ya betul. Orang kaya ada orang kaya duit harta banyak ujian. Dia tak boleh tidur takut orang rompak pula. Betul. Jadi semua ni lah ujian dan kita nak tanya ujian seterusnya kepada para pelajar kita. Okey. Baik Ustaz. Okey, kita nak silakan kepada Hanif. Apakah soalan ujian pertamanya? Apakah kesimpulan yang Hanif dapat dalam pembelajaran kodok dan kodar hari ini? Silakan. Okey, apa yang saya faham mengenai tajuk ini Ustaz? Ya. Kodok dan kodar ini adalah suatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk campur tangan dan mempersoalkan urusan Allah. Apa yang perlu kita lakukan adalah untuk berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan. Baik. Betul Ustaz. Saya tertarik dengan jangan campur tangan. Campur tangan Jangan ambil kerja Allah orang kata. Betul, jangan ambil kerja Allah. Cantik ayat tu. Itu lebih kena Ustaz ya. Baik, terima kasih Hanif. Macam Fadilah Kamsah lah. Macam ya, Fadilah betul. Kamsah cara dijawab. Okey, kita nak persilakan Halil. Apakah kesimpulan yang dapat Halil buat tajuk kodok dan kodar kita hari ini? Silakan. Apa yang saya dapat simpulkan dengan apa yang saya faham ialah Ustaz, setiap benda yang berlaku dalam hidup kita itu memang dah tentukan. Kecuali kita macam kodok mu'alak yang kita berdoa untuk menukar apa yang Allah tentukan. Dan daripada itu kita kena sentiasa terbuka hati lah menerima apa-apa ujian ataupun ketentuan Allah tentukan terhadap kita. Kita tak boleh mempersoalkan kenapa Allah pilih saya, kenapa Allah tak pilih dia. Sebab Allah semua benda berlaku ada sebab masing-masing dan ada hikmah yang tersembunyi Ustaz. Bagus. Saya rasa Ustaz Halil boleh jadi motivator lah Ustaz. Bila kita dengar tenang je kita rasa kan. Bagus. Okey, baik, terima kasih Halil. Kita nak pindah kepada Fahrin. Apakah kesimpulan atau sumbang saran yang Raja Fahrin boleh nyatakan dan kongsikan dengan semua orang selepas kita belajar kodok dan kodar? Silakan. Okey, rumusan ataupun kesimpulan saya tentang tajuk kodok dan kodar ni ialah kita kena redha ke atas setiap apa yang berlaku kerana ini semua telah ditentukan dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Redha, bila kita redha kita akan reda Ustaz. Oh, redha dan reda. Cantik tak ayat tu Ustaz? Baguslah. Redha dan reda. Baik, okey, kita silakan kepada Imtiaz. Imtiaz macam tak sabar-sabar nak berkongsi pandangan dia. Silakan. Kesimpulan saya, kita tidak boleh menyalahkan takdir. Jika berlaku sesuatu yang buruk, itu kerana ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah. Baik, terima kasih Imtiaz. Pendek, padat. Betul. Orang Jawa sebut sebagai short and sweet. Short and sweet. Jawa Ustaz. Jawa. Orang Jawa sebut short and sweet. Baik, kita silakan kepada Sharifah Alia. Macam tak sabar-sabar dah tu. Kening-kening dia dah gerak-gerak dah tu. Silakan. Rumusan saya, apa yang berlaku itu semua adalah takdir dan ketentuan daripada Allah. Jika kejadiannya menyenangkan, harus kita syukur, dan jika kejadiannya menyusahkan, harus kita bersabar. Syukur. Saya buat tak nyanyi Ustaz. Saya kalau nyanyi, orang dengar rasa nak tendang. Baik, kita silakan kepada Sabrina, kekasih lama. Apa? Ya betul Ustaz. Sabrina, kekasih lama. Silakan Sabrina. Kesimpulannya, setiap orang mempunyai ketentuan diorang sendiri. Allah telah tetapkan, bukan sahaja untuk orang miskin dan juga bukan saja untuk orang kaya juga. Semua orang dapat ujian daripada Allah. Betul, sangat setuju apa yang Sabrina cakap Ustaz. Betul. Ujian ni semua orang akan kena. Kau kaya ke kau tak kaya, tetap akan kena Ustaz. Macam Sabrina sebut orang kaya punya ujian pun kadang-kadang orang miskin dengar pun, ya Allah. Ya, betul. Tak terjangkau di akal. Baik, saya nak cerita ada satu pengusaha ikan patin di Temerloh. Okey. Dia memang dah perniagaan dia dah lama, dah establish, kaya lah.
Satu hari dia buat sangkar baru. Okey. Sangkar baru dalamnya tu ada beribu-ribu ikan. Satu hari mula banjir. Ush. Kerugian tu ratus ribu ke juta seperti yang dilaporkan dekat berita. Tak terbayang di akal kita. Macam mana kalau kita rugi sejuta? Oi. Kan? Kita jatuh RM1 pun kutip balik Ustaz. Kan? 5 sen pun kita ambil balik. Ambil. Ini emas juta. Sebab itu kita nak sebut kan. Dan kita moga kita faham para penonton, pelajar-pelajar dan orang awam di rumah, ibu bapa yang bersama menonton pada waktu ini. Ujian ni, kalau ujian ni ada banyak. Ujian personal ada. Ya. Ujian sekali harung semua orang kena pun Betul. ada. Ya. Jadi apa pandangan Hakim mengenai Okey, baik, Ustaz. tajuk kita pada hari ini? Mungkin ada Jadi pandangan saya Ustaz, Ya. bila saya meneroka bersama dengan Ustaz dan juga murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syekh Sendur Tujuh Shah Alam Selangor ni Ustaz, juga adik-adik di rumah, apa yang saya dapat ialah setiap ujian tu pasti ada hikmah ya. Yang pertama, dan Allah takkan uji kita mengikut kemampuan kita. Mana kata bila kita diuji, Allah yakin kita mampu untuk menanggungnya. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung program. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan kita Ustaz. Terima kasih juga kepada adik-adik di Google Meet, juga adik-adik yang menonton di rumah. Terima kasih. Maaf salah silap jikalau ada terlebih dan terkurang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.